Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengan kepala lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tamanya saya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini dalam satu forum sembang santai yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum di bawah tajuk Jenitul Jannah, perjalanan ke syurga, satu perkongsian dakwah yang mana yang merupakan anjuran surau Al-Muttaqin bersama dengan Hidayah Center Foundation Cawangan Pulau Pinang. Sebelum itu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusi surau Al-Muttaqin dan juga barisan ahli jawatan kuasa surau Al-Muttaqin kerana menerima jemputan untuk mengadakan forum sembang santai di masjid tuan-tuan dan puan-puan, di surau tuan-tuan dan puan-puan. Baik, insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita melanjutkan forum kita pada malam ini saya membuat satu survei ataupun bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan dua soalan. Sebelum kita masuk kepada panel, saya buat survei sikit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh angkat tangan? Okey, jadi sebagai muhasabah untuk Hidayah Center juga. Okey, soalan pertama, tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar sebelum ini Hidayah Center Foundation? Boleh tuan-tuan dan puan-puan angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Semua hati puan saya tak pasti. 4 Haji Ismi. Nampaknya mana hari ini dia dakwah kita buat. Soalan yang kedua, adakah tuan-tuan dan puan pernah menyampaikan Islam ataupun menjemput rakan-rakan non-Muslim, jiran-jiran non-Muslim, tuan-tuan dan puan untuk mengucapkan kalimah syahadat ataupun masuk Islam ataupun sampaikan Islam kepada mereka sepanjang tuan-tuan dan puan hidup dalam daerah bumi Allah ni. Boleh katakan 1, 2. Okay, insyaAllah. Baik. Okay, insyaAllah oleh itu memandangkan ramai yang belum mengenali Hidayah Center Foundation, saya ingin memperkenalkan sedikit apa itu Hidayah Center Foundation. Hidayah Center bermula pada tahun 2005 bermula Hidayah Center Foundation. Kemudian pada tahun 2012 telah berdaftar di bawah bahagian Al-Ihwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri JPM dan ini dikenali sebagai Hidayah Center Foundation. Dapat title Foundation itu, yayasan. Maknanya lebih kurang 10 tahun, hampir 10 tahun Hidayah Center Foundation ada. Hidayah Center Foundation mempunyai visi menjadi organisasi rujukan dalam perkongsian Islam dan pemegazaan mualaf. Dan misi untuk mencapai misi tersebut ada 3. Yang pertama, membudayakan perkongsian kehidupan Islam. Yang kedua, membetulkan salah faham tentang Islam. Dan yang ketiga, memperkasakan mualaf. Alhamdulillah, Hidayah Center sekarang ini boleh dikatakan setiap negeri ada Hidayah Center Foundation, cawangan negeri. Dan di Pulau Pinang, pejabat kita di Biasa One. Bagi yang belum mengetahui, pejabat Hidayah Center Foundation Pulau Pinang berada di bangunan di Biasa One. Tak jauh daripada sini. Dan bolehlah saya kalau nak ziarah, nak dapat gambaran dakwah untuk berikan kepada rakan-rakan jiran-jiran non-Muslim, boleh bagi tahu kami. Baik, insyaAllah
penulis, itu penulis pertama yang saya agak bergaya Tuan Haji Muhammad Yusni bin Ghazali. Rasanya kat sini mungkin lebih mengenali Tuan Haji juga, sebab rumah dia tak jauh daripada sini. Taman beliau ada di Taman Tunas Muda Sungai Arab, tak jauh saya. Tuan Haji Muhammad Yusni ini merupakan pengurus Wilayah Center Wilayah Utara. Di Wilayah Utara ada 4 negeri lah, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Beliau asal orang Terengganu dan telah menetap di Pulau Pinang lebih 20 tahun kan? 30. Lebih 30 tahun. Ramai. Dan beliau juga sekarang ini memegang jawatan pengurusi gabungan dakwah Malaysia Cawangan Pulau Pinang. Di Pulau Pinang kita ada NGO yang buat dakwah kepada non-Muslim dan saudara baru, dan beliau merupakan pengurusi gabungan dakwah Pulau Pinang. Okey, baik. Itu penulis pertama, dan tadi pada penulis yang kedua yang di Lagi segok ah. Masya-Allah. Insya-Allah. Penulis kedua Brother Muhammad Ruslan Mahendra, merupakan mualaf santunan Wilayah Center Foundation Pulau Pinang. Beliau merupakan penduduk asal Pulau Pinang dan sekarang tinggal di Datuk Keramat, rumahnya di depan penjara. Dia telah memeluk Islam pada tahun 2020 dan tahun lepas dia telah menerima anugerah daripada Wilayah Center Foundation, anugerah mualaf Arakan di Majlis Iftar Perdana Wilayah Center Foundation Pulau Pinang. Dan beliau juga merupakan ekwan mualaf Wilayah Center di peringkat pusat, mewakili Wilayah Center Pulau Pinang. Kita namakan beliau peringkat pusat. Tuan-tuan dan puan yang Allah sekalian, pemenang apa? Pembahas. Ini saya tujukan kepada panel pertama, Tuan Haji Muhammad Yusni bin Ghazali. Okey, Tuan Haji, sering kita dengar kata-kata saya bukan ustaz, saya bukan ustazah. Bagi ustaz-ustaz lah, bagi ustazah lah yang buat kerja dakwah ni. Jadi bagaimanakah? Jadi soalannya, dakwah kepada non-Muslim ini peranan siapa? Tanggungjawab siapa? Dan mungkin Tuan Haji boleh uraikan sedikit apakah hukum dakwah kepada non-Muslim. Ini dipersilakan. Tes suara. Okey ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa minit? 20. Lebih kurang 5 minit. 5 minit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Terima kasih kepada moderator Ustaz Syiham Syukri yang saya muliakan, pengurusi majlis, pengurusi surau Al-Muttaqin Tuan Haji Azrul, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, dan juga saudara-saudari, tuan-tuan yang ada pada hari ini. Tak dilupakan juga sahabat saya, saudara Ruslan Maiteran, insya-Allah seorang pendakwah yang insya-Allah agak ke depan. Berkenaan soalan yang ditanya tadi, iaitu tanggungjawab siapa dan juga apakah hukum berdakwah kepada non-Muslim atau bukan Islam ni. Sebenarnya saya baru balik daripada Perlis dan saya diberikan tajuk yang sama, tapi ceramah saya tu makan masa sejam lebih. So nak jawab dalam masa 5 minit ni mungkin agak sukar lah. Saya akan cuba insya-Allah. Kalau kita melihat kepada beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya ambil kat sini ada 3 firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita cuba simpulkan cuba simpulkan tentang kewajipan dakwah ni, apa hukum dia. Di mana dalam surah An-Nahli ayat 125 Allah Subhanahu Wa Taala kata ud'u ila fi sabilillah bil hikmah kan, sabilillah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tu dia kata serulah kepada jalan Tuhanmu, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Kalau sesiapa saja belajar bahasa Arab, dia akan faham. Bila menggunakan fi'il amar ni atau fi'il perintah, maka dalam
hukum dia secara umumnya adalah hukum wajib. Maknanya mesti dilakukan. Itu satu. Dan suruhan atau seruan dakwah tadi adalah umum kepada semua orang. Kepada semua orang. Dan kalau kita tengok pula dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat ke-108, Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirah, kan, ana wa man ittaba'ani, yang bermaksud katakanlah inilah sabili, jalanku, inilah qul hazihi sabili ad'u ila Allah, menyeru kepada Allah, aku dan orang-orang aku di atas ala basirah, di atas hujah. Jadi kalau kita tengok dalam surah Yusuf ayat 108 ni sangat menarik sebab Allah menggunakan perkataan sabili. Bahasa Arab ni dia ada mufrad, dia ada jamak. Mufrad tu maknanya single, bahasa Inggeris lah. Kalau jamak tu bermakna plural, banyak. Tapi kalimah yang digunakan sabil. Kalau jamak dia subuluna, kita biasa dengar kan. Maknanya Allah bagi tahu, Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa jalan, kalau kita katakan kita ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu, sabili, bukan subuluna, sabili, iaitu ad'u ila Allah, menyeru kepada Allah, kan, ala basirah, di atas hujah, di atas penjelasan yang nyata. Jadi yang kedua pun memberitahu pada kita, selagi kita mengaku la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, bermakna kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna jugalah kita ni mestilah maknanya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjalankan dakwah, kan, ad'u ilallah. Itu yang kita faham daripada ayat yang kedua tadi. Dan kalau kita tengok pula satu surah yang cukup pendek, saya rasa kalau saya tanya kat sini semua hafal, ayat surah 103, surah Wal Asr, Al-Asr. Dalam ayat tu pula Allah Subhanahu Wa Taala kata manusia ni berada dalam kerugian, demi masa manusia berada dalam kerugian, kecuali pertama ialah orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga dia tak cukup beramal soleh, kena ada satu amal soleh yang lain, iaitu berdakwah, berpesan-pesan kepada kebenaran, kan, dan yang keempat berpesan-pesan pada kesabaran. Jadi dalam ayat tu kita sangat faham, sebab Allah menggunakan perkataan la fi khus. Ada la tu kalau bahasa Arab maknanya taukid, maknanya satu benda yang dia sangat tekan-tekan. Makna kata kalau kita terjemah tu, kita tak boleh kata sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tapi kalau ikut terjemahan dia, betul-betulnya sesungguhnya manusia ni benar-benar berada dalam kerugian, macam tu. Kerugian yang sangat-sangat. Kalau bahasa Inggeris senang kita kata extremely loss. Kalau bahasa Inggeris kan. Kalau bahasa Melayu mungkin kita kata sangat-sangat rugi, macam tu. Kecuali mesti orang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang berdakwah, serta orang yang berpesan kepada kebenaran. Jadi daripada ketiga-tiga ayat tadi, kita faham bahawa dakwah ni wajib kita lakukan mengikut kemampuan yang ada. Cuma saya bagi masa sikit Ustaz Syiham, iaitu saya nak tarik juga perhatian dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran 104, kan. 104 dia kata wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di mana dalam surah ni dia kata hendaklah ada minkum, hendaklah ada sebahagian daripada kamu. Kata min tu sebahagian daripada kamulah, minkum. Jadi dia kata sebahagian, sekelompok ataupun satu jemaah daripada kamu yang ada menyeru kepada ilal khair. Ada ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Jadi ulama-ulama dia mentafsirkan, mufassirin, ahli-ahli tafsir, dia kata yang menyeru kepada kebaikan ni maksudnya menyeru kepada Islam, mengajak orang kepada Islam. Kemudian mengajak orang kepada membuat makruf dan juga mencegah orang kepada kemungkaran. Jadi dia kata dalam ayat tu hendaklah ada satu kelompok, satu jemaah, satu NGO, satu organisasi, satu gerakan yang memang full time, yang memang kerja buat dia memang bagi perhatian kepada dakwah orang, ataupun menegakkan mengajak orang kepada makruf,
dan mencegah orang kepada kemungkaran. Ini satu yang Allah Subhanahu Wa Taala minta. Jadi alhamdulillah kita di Pulau Pinang ni kita ada Hidayah Center, kita ada Perkim, kita ada PSI, kita ada bermacam-macam organisasi ya. Jadi ulama mengatakan bila ada organisasi-organisasi yang telah mewakili ummah, Mingkong tadi tu, maka kita mestilah memberikan full support. Sama ada dari segi tenaga kita ataupun dari segi sumber kewangan kita ataupun mungkin idea kita, apa-apa yang boleh membantu. Jadi inilah maknanya peranan-peranan yang kita patut mainkanlah, kan? Jadi kalau soalan tadi apakah peranan kita, saya rasa semua orang mesti ada peranan, kan? Tak banyak, sikit, kan? Mungkin dia tak boleh nak berdakwah sebagaimana yang dibuat di Hidayah Center lah, kan? Menerangkan orang kepada Islam dan sebagainya. Tapi mungkin dia boleh ambil bahan-bahan daripada Hidayah Center dan bagi pada bukan Islam. Contoh, kan? Ataupun barangkali dia boleh bagi tahu non-Muslim ni pilih dekat Hidayah Center. Ataupun barangkali dia boleh membantu kewangan Hidayah Center. Dan Hidayah Center boleh mencetak buku, mencetak pamphlet dan boleh juga membuat kelas dan sebagainya lah untuk untuk non-Muslim dan juga untuk mu'alaf-mu'alaf yang belajar di Hidayah Center lah. Saya rasa saya telah melebihi 5 minit, minta maaf insyaAllah. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator kita, Ustaz Syiham insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji atas penerangan dan pencerahan yang telah disampaikan sebentar tadi. Juga jelas kepada kita semua bahawa setiap orang ada peranan masing-masing. Mungkin di sini ada yang mahir dalam media, abang kita dengar dia mungkin dia boleh buat video cerita perjalanan tentang Islam dan dia sampaikan viral kepada masyarakat sehingga mereka tersentuh hati dan mereka ingin masuk Islam dengan usaha yang telah disampaikan. Mungkin tadi usaha menyampaikan risalah tak perlu cakap tapi sampaikan. Kita ada di belakang sini, kita ada post yang kita letakkan bahan-bahan dakwah untuk tuan-tuan dan perempuan ambil dan berikan kepada jiran-jiran ataupun rakan-rakan yang muslim, tuan-tuan dan perempuan. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan perempuan yang bertemu sekalian, kita terus kepada panelis yang kedua, pada Roslan Tafsir ya? Ya. Okey, Pak Tafsir ya? Boleh ambil mic? Boleh ke tak? Okey, baik. Soalan pada Roslan, boleh Brother Roslan kongsikan pengalaman kehidupan sebelum Brother Roslan masuk Islam, suasana keluarga, dan apakah yang menyebabkan Brother Roslan memilih Islam sebagai cara hidup agama Brother Roslan. Jadi saya serahkan Brother Roslan untuk berkongsi kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar motivasi kepada kita semua, insyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir pada hari ini. Baiklah, jadi saya perkenalkan dulu diri saya. Nama penuh saya sebelum masuk Islam adalah Lankeshwar Nair, anak lelaki Mahendra. Okey, jadi nama saya ketika dah meluk agama Islam, saya milih nama Muhammad Roslan bin Abdul Rahman Mahendra. Sebab apa saya pilih Roslan? Sebab nama lama saya sebelum tu ada Lan dekat depan. So orang suka panggil Lan kan, jadi saya pilihlah nama Roslan. Okey, jadi saya akan ceritakan pengalaman saya sebelum meluk agama Islam dan macam mana lah, bagaimana suasana saya ketika membesar lah. Okey, jadi saya dalam keluarga saya ada 5 orang lah. Saya merupakan anak yang nombor 2 lah. Adik saya yang paling kecil sekali yang tu, Rizwan nama dia. Yang paling sulung saya kakak saya. Okey, jadi ketika saya umur 3 tahun, 3 atau 4 tahun, ayah saya, walaupun ayah saya dengan ibu saya masa tu kami masih beragama Hindu lagi lah, ayah saya berikan hak penjagaan, kiranya yang pengasuh saya tu kepada orang Islam. Saya pun agak pelik jugalah kenapa ayah saya dia bagi kepada orang Islam untuk jaga kami, saya dengan kakak lah masa tu. Jadi saya lahir 2002, 18 Februari 2002, jadi agak muda sikit. Jadi saya pun dah besar, saya pun tanya jugalah kepada parents saya masa tu, kenapa berikan kepada Muslim yang jaga sedangkan kita kan non-Muslim masa tu, saya beragama Hindu. Ayah saya pun kata dia lebih percaya kepada orang Islam, dia kata.
Dia kata sebab diorang menjaga, diorang lebih kasih sayang lah. Diorang berikan kasih sayang dan dia lebih percaya kepada orang Islam berbanding bukan non-Muslim. Yang itulah jawapan yang diberikan kepada saya. Okey, jadi masa tu ketika saya tadika sekali, masa saya tadika saya dihantar ke sekolah tamil lah. Selama 2 tahun saya belajar tadika sebabnya saya tak pandai sikit. Jadi ayah saya hantar 2 tahun lah. Okey, jadi sewaktu saya sekolah rendah, ayah saya menghantar saya ke sekolah ni lah, sekolah Melayu, sekolah kebangsaan. Masa tu saya seorang je merupakan pelajar beragama Hindu. Majoriti dekat situ semuanya pelajar Islam berbangsa Melayu, dan saya seorang agama Hindu berbangsa India masa tu. Dari darjah 1 hinggalah ke darjah 6. Saya seorang je yang tak ada lagi pelajar lain yang selain daripada agama Islam. Setiap kali waktu pendidikan moral, saya seorang je yang agama Hindu masa tu. Jadi ayah saya hantar saya dekat sekolah tu, sekolah kebangsaan Datuk Keramat SKDK. First kali yang masuk sekolah tu kakak saya. Lepas tu saya pula lah ikut. Okey, saya belajar sampai darjah 6 masa tu. Jadi pengalaman dekat sekolah tu ada yang manis, ada yang pahit jugalah. Saya ceritakan yang manis dulu. Banyak kawan-kawan saya selalu tanya dekat saya, Lankesh, bila nak masuk agama Islam? Lepas tu ustaz-ustaz saya pun masa tu juga, Lankesh, bila nak masuk Islam ni? Bila nak masuk Islam? Paling menarik sekali masa tu bila kelas agama Islam, pendidikan agama Islam, diorang tanya, Lankesh nak pergi kelas moral ke nak duduk kelas agama? Saya pun tak tahulah, rasa nak pilih, saya kata tak apa, saya duduk kelas agama Islam. Lepas tu adalah jadi cikgu saya kata tak boleh, you kena pergi kelas moral. Jadi terpaksalah saya pergi juga kelas pendidikan moral. Lepas tu pada masa yang sama juga diorang ada buat pendidikan bahasa Arab. Jadi saya pun pilih jugalah untuk duduk kelas bahasa Arab. Bolehlah saya dapat masa tu sekolah rendah boleh dapat B lah bahasa Arab. Okey. Pengalaman pahit dia dekat situ ada sedikit cabaran lah. Contoh dia macam adalah segelintir kawan-kawan saya kan, diorang tak suka sikit dengan saya sebab saya kan masa tu beragama Hindu kan, jadi kena bully tu agak memang sakit jugalah. Malah cikgu pun ada segelintir lah. Kadang diorang kan majoriti ramai masa tu pelajar Islam kan, sebab saya seorang je pelajar India. Jadi cikgu akan berpihak lah kepada diorang. Tapi saya pun tak beranilah untuk ceritakan perkara-perkara ni kepada ayah saya masa tu. Saya pun tak tahu kenapa tak cerita, mungkin takut jugalah. Okey. Sekarang saya akan ceritakan macam mana boleh lebih boleh mengenali agama Islam ni. Sebabnya kawasan persekitaran yang saya duduk tu, rakan-rakan saya semuanya beragama Islam. Ketika saya masuk sekolah menengah tu, kawan saya semua agama Islam. Pelajar non-Muslim terutamanya yang agama Hindu kan, diorang tak nak berkawan dengan saya. Sebab satu benda je, diorang tak nak kawan dengan saya. Sebab saya tak tahu cakap bahasa Tamil. Yang ni jadi sebab dari kecil lagi lah. Sebabnya pengasuh saya orang Melayu. Jadi saya cakap dengan ibu bapa saya dekat rumah pun dari kecil lagi pun cakap bahasa Melayu je, campur bahasa Tamil. Tapi saya memang sangat fasih lah cakap bahasa Melayu. Sebab itulah sekolah rendah saya seorang je, belajar India masa tu. Jadi di sekolah menengah memang diorang pulaukan saya habis-habis lah. Saya belajar di sekolah menengah SMK Laki Methodist MBS lah, Pulau Pinang. Sampai saya form 6 masa tu. Okey, jadi masa tu pun ramai jugalah kawan saya semua yang agama Islam pun diorang macam tak percaya yang saya masa tu agama Hindu. Diorang ingat saya masa tu India Muslim. Okey, lepas tu jadi saya akan teruskan. Masa 2017 tu keluarga saya adalah menghadapi sikit masalah kewangan sikit, macam biasalah, semua orang pun setengah hadapi juga benda tu. Jadi masa tu kami tak mampu nak bayar siaran TV semua kan. Ada masa tu Astro TV 1, TV 2 Astro tu tak dapat nak bayar. Jadi selalu siaran yang kami akan tengok dengan ayah saya dengan mak saya, rancangan halakah dekat TV 9. Jadi sebenarnya saya dengan mak saya, dengan adik ni dah memang minat lah secara senyap-senyap agama Islam ni. Sebabnya setiap kali saya pergi temple ke apa dari kecil pun, saya akan tanya ayah saya, okey dah sampai temple nak kena buat apa ayah? Dia kata ambil tangan buat macam ni je semayang. Jadi saya pun ikut je. Tapi saya rasa macam ada yang tak kena sebab saya tengok benda tu, yang buat benda tu adalah manusia, tapi kita kena sembah benda tu lah, senang kata. Okey, jadi mak saya pun perasan jugalah. Saya tanya ayah saya, kenapa kena buat macam tu? Ayah, sedangkan benda tu manusia juga yang buat. Ayah saya pun kata, tak tahulah nak, ikut je lah, dia kata. Okey, jadi adalah sebelum tahun tu ayah saya bawa saya pergi tempat yang Chinese temple kan, yang dekat Sleeping Buddha tu kan. Ayah saya sajalah nak jelajah, saya pun ikut juga. Yang ni bagi pengalaman saya masuk ke sana, saya lagi memang rasa tak kenal lah. Sebab sama juga lebih kurang macam Hindu kan. Sebab diorang pun sembahyang perkara yang manusia buatkan lah. Contoh macam temple-temple tu.
Okey, yang last sekali saya pernah bawa kami satu keluarga kan pergi gereja. Gereja tu letak dekat bahagian Butterworth sana tu lah, ada satu besar juga gereja tu. Yang tu bagi sebab apa kami pergi ke satu-satu tempat tu untuk mengenali lah mana Tuhan yang betul kan. Jadi pendapat saya mengenai agama Kristian tu memang saya tak rasa ngam juga. Sebabnya dia kata Jesus tu sebagai Tuhan kan. Tapi secara logiknya saya macam fikir tengok Jesus tu kan manusia, macam mana dia boleh cipta semesta alam ni kan. Dia kan sedangkan manusia. Saya terdetik macam tu lah dalam fikiran saya. Jadi 2017 tu kami satu keluarga tak ada option lain kecuali untuk tengok rancangan halakah tu lah, termasuk ayah saya sekali. So dia pun dengar je Ustaz ceramah Ustaz Daniel. Dia pun dengar. So ayah saya pun macam terbuka hati lah. Satu lagi kawan-kawan ayah saya ni semuanya memang majoriti dia paling baik, kawan baik dia sekali agama Islam. Sebab apa saya beritahu macam tu, setiap kali rumah terbuka di Pawali kami buat, saya tak nampak satu batang hidung orang yang beragama Hindu masuk ke rumah saya. Semua kawan dia orang-orang Islam. Malah pakai baju Melayu sekali macam hari raya. Saya pun macam dah biasa dah dengan suasana tu. Paling saya rasa suka sekali bila saya dengar zikir daripada sekolah dia orang ada buat zikir kan, macam bacaan doa semua. Saya rasa tenang je hati saya. Saya rasa macam kenapa? Saya rasa macam bulu meremang saya naik tiba-tiba dengar. Satu lagi suara azan. Lepas tu setiap kali masa berpuasa tu, semua orang kawan-kawan saya yang Islam berpuasa, bila saya tak berpuasa saya rasa macam saya salah. Saya rasa macam kenapa saya tak berpuasa? Kenapa dalam agama Hindu tak ada berpuasa ni macam agama Islam? Dalam hati saya rasa macam tak kena lah. Sepatutnya saya pun suatu berpuasa juga bagi tak nampak asing kan. Jadi macam tu. Jadi 2017 tu, hujung tahun tu, saya bersama adik saya dengan kakak saya, tiga adik-beradik ni, dengan ibu saya lah, kami ambil peluang untuk solat secara senyap-senyap lah, solat 5 waktu. So situlah start 2017 tu juga saya mula puasa lah. Puasa tu curi-curi lah tanpa pengetahuan ayah saya. Jadi berlangsunglah 2018 sampailah saya ke Form 5 dah habis SPM tu. Tahun 2020 tu. 2020 saya rasa dalam bulan 4, bulan 5 macam tu, ayah saya dia ada menghadapi sakit jantung macam tu, sakit jantung. Jadi masa 2020 bulan 6 macam tu, awal bulan tu, dia dikejarkan ke hospital lah sebab sakit jantung. Sebelum ayah saya nak masuk hospital tu, dia ada bagi tahu lah dekat kami. Masa tu kami tengok keluarga, tengok TV kan, kat ruang tamu. Dia kata, saya rasa saya nak masuk agama Islam lah sebab semua kawan-kawan saya, dia kata agama Islam ni agama yang betul. Saya pun terkejut lah, Alhamdulillah lah saya ingat. Lepas tu ada kawan dia bagi tahu kat jiran saya tingkat bawah, dia pun bagi tahu nak buat kenduri. Dia kata sebab dia dah tahu, dia rasa dia dah ngam dengan agama Islam. Dia dah ngam dengan agama Islam. Saya pun rasa terharu sangat. Tapi the next day tu, malam-malam pukul 12 tu, tiba-tiba bagian ni cubaan suara. Tiba-tiba ayah saya dia tak boleh nafas. Jadi terpaksalah saya pergi hospital GH. Tapi selama 2 minggu tu dia memang sakit teruk lah, sampai masa tu ada dekat PKP dia orang tak bagi kami untuk lawat sekali lah ya. Terutamanya adik-adik tak dapat nak lawat. Jadi dalam hospital tu dia pun katalah nanti kalau dia dah keluar hospital, dia akan buatlah segala apa dia nak buat, macam kenduri-kenduri kan, upacara sebab dah masuk Islam, dia nak raikan lah dengan kawan-kawan yang beragama Islam. Lepas tu dia hubungi semua kawan-kawan dia dari negeri-negeri lain sebab majoriti kawan ayah saya semua agama Islam. Dia bagi tahu dia akan masuk Islam. Jadi dia pilih nama dia kata kalau dia nak masuk Islam, dia kata dia nak letak Rahman lah. Saya pun pelik, ayah saya buat bisnes dari dulu, dia akan letak nama dia Mr. Rahman. Kawan-kawan dia panggil Rahman. Sedangkan nama dia Mahendran. So saya pun tak faham lah kenapa. Tapi hasrat dia tak tercapai bila 26 bulan 6 tu ayah saya dah meninggal dunia lah. Tapi masa tu saya dah pergi hospital tu, saya menangis bukannya sebab ayah saya meninggal, tapi saya menangis sebab ayah saya tu dia sempat dah mengucapkan sebelum dia meninggal. Yang itulah saya menangis tu. Saya rasa macam syukur sangat, alhamdulillah lah. Alhamdulillah lepas tu ayah saya pun berjaya kuburkan di tanah perkuburan Islam, dan alhamdulillah pada 30 bulan 6, 2 hari lepas tu Majlis Agama Islam datang ke rumah dan Islamkan kami lah. Dan sekarang ni alhamdulillah saya pun dah maintain untuk masuk kelas agama yang dianjurkan oleh Hidayah Center, Jabatan Agama Islam. Alhamdulillah syukur sangat sebab kami sekeluarga dah tahu apa itu jalan yang sebenar lah, agama yang betul sekali. InsyaAllah itu dari saya. InsyaAllah. Menarik.
masih kepada Ustaz di atas perkongsian beliau sebentar tadi bagaimana perjalanan beliau menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita semua menjadi mereka yang dapat bersama-sama dalam menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tadi daripada kisah pesan dua perkara yang saya boleh ambil. Yang pertama mengenai akhlak. Bagaimana akhlak umat Islam yang dipersembahkan. Ada dua orang, ada menaikkan imej Islam, jadikan Islam itu lebih cantik dengan akhlaknya. Dan satu lagi memburukkan imej Islam dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan daripada kisah Rasulullah tadi, alhamdulillah kita nampak beliau tertarik dengan akhlak orang Islam, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua di sini dapat menunjukkan akhlak Islam, akhlak yang baik kepada masyarakat yang bukan Islam. Dan poin yang kedua adalah bagaimana cikgu dan kawan-kawan yang menjemput beliau untuk peluk Islam. Jadi kita di luar sana mungkin ramai yang seperti mana Brother Roslan yang sudah minat dengan Islam, tapi kita nak sentuh sedikit kan untuk mengajak jemput mereka untuk mereka kepada Islam bersyahadat. Mungkin mereka tak tahu macam mana nak syahadat. Itulah usaha kita yang kita boleh buat. Kita bagi pelajar yang beritahu tentang dari center mungkin tempat keislaman, mungkin mereka boleh tunjuk kepada kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan yang berdoa sekalian, kita terus kepada tekan apa? soalan yang cakap tu dia tak tekan. kembali balik kepada pertanyaan yang pertama, Tuan Haji Muhammad Yusuf. Baik Tuan Haji, jadi kita dah tahu bahawa dakwah ini satu perkara penting dan dia merupakan satu sunnah besar Nabi SAW yang perlu kita laksanakan daripada Nabi, kemudian daripada sahabat dan sampai kepada kita untuk kita sampaikan dan teruskan usaha dakwah kepada masyarakat Islam. Jadi Tuan Haji, saya sejujurnya bukanlah orang yang pandai dalam dakwah sampai ke Islam, bukanlah orang pandai. Kalau melihat latar belakang pendidikan daripada kecil, bergaul dengan orang Islam, belajar sekolah agama, masuk sekolah menengah, kemudian masuk IPT pun, IPT media Islam, kurang terdedah dengan dakwah kepada orang Islam, dengan berkawan dengan orang Islam. Jadi kita kadang-kadang tak tahu macam mana nak bercakap Islam dengan mereka. Dan kita tengok ramai daripada kalangan kita sendiri, dakwah kepada orang Islam itu bukan budaya. Kita jumpa orang Islam, kita tak pandai nak bercakap dengan Islam. Yang kita tahu senyum, nak cakap, kaki keras, tak pergi. Keluar tak keluar. Kaki Nabi tapi tak keluar, tak bela. Jadi soalan Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan kepada kami bagaimana kaedah ataupun tips berdakwah secara mudah dan pesan yang kita sampaikan kepada orang Islam, jiran-jiran dan kalangan. Silakan. Okay, soalan tu nampak ringkas lah, tapi nak jawab payah juga lah kan. Tapi secara mudahnya kita dah tengok tadi ayat Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah tu kan. Dengan bijaksana, dengan hikmah tu yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah An-Nahl 125 tu. Tapi menurut pengalaman-pengalaman saya dan juga mungkin ramai lagi lah, dakwah ni paling senang sekali orang kita kenal. Kan? Sebab kita boleh cakap habis. Kalau tak kenal payah juga, tiba-tiba macam kita buat stay dakwah lah tepi jalan kan. Terus nak cakap bahasa Islam payah juga. Tapi kalau kawan-kawan kita kenal tu memang mudah lah kita nak cakap habis. Nak cakap A sampai Z pun tak apa, dia pun tak ambil hati kan. Jadi pada saya untuk kita mulakan dakwah ni, kita kena ada engagement, kena ada hubungan peribadi dululah kan. Mungkin pada peringkat awal tu kita tak ada pun orang kata cakap bahasa Islam kan. Mungkin kita ajak makan, ajak minum dan sebagainya. Tapi lepas tu kita mulalah, kita plan, kita rancang lah macam mana kita nak menyampaikan ajaran Islam dan sebagainya. Yalah, itulah maknanya kita panggil sebagai dakwah fardiyah.
dakwah yang kita ada hubungan baik lah. Jadi saya sangat-sangat mencadangkanlah kita dengan non-Muslim ni biar kita ada hubungan yang baik. Dan hubungan yang baik ni tak semestinya tak dapat dibuat oleh masjid atau surau. Saya ingat surah Al-Muttaqin ni pun boleh buat kan. Sebab saya sebenarnya di antara yang kami tengah orang putih kata advocate lah, tengah pun kata tengah mengajak masjid surau ni supaya membuat beberapa program yang bersangkutan dengan orang bukan Islam. Antara paling mudah sekali, kita dekat dah bulan Ramadan ni kan. Kadang-kadang tu mungkin kita buat buka puasa ni kita panggil sekali non-Muslim, boleh lah kan. Tak pelik pun. Atau barangkali orang masa majlis jamuan raya nanti kita panggil sekali. Bukan panggil jauh-jauh pun dekat-dekat ni kan. Macam baru ni kami buat satu program di surah Al-Muttaqin juga. Tapi bukan dekat Sungai Ara ni. Dekat Bertam. Dekat Bertam, Pala Batas. Kan? Sempena dengan Chinese New Year baru ni lah. Jadi alhamdulillah oleh kerana mereka ni dah ada hubungan yang baik dengan non-Muslim sekitar tu. Jadi bila kita buat program Chinese New Year, nama aja program Chinese New Year, sebenarnya bukan Chinese New Year pun. Tapi kita ambil kesempatan Chinese New Year ni untuk bawa mereka ke surau. So dalam surau tu tim kami dah ready lah nak terang apa tentang Islam kan, tentang macam mana sembah Allah dan sebagainya, macam mana ambil wuduk dan sebagainya, memang dah ada lah tim dalam tu. Dan tuan-tuan tahu tak berapa orang yang hadir, non-Muslim yang hadir masa tu? 30 ke 40 orang. Sebab apa? Sebab surau tu dah kerap dah buat. Setiap kali raya, setiap kali apa-apalah kan, program-program tu memang lepas involve sekali non-Muslim. Jadi saya rasa kita ni memang perlulah, maknanya janganlah anggap bukan Islam tu musuh saja kan. Politik kita letak tepi. Politik letak tepi. Yang penting kita ada hubungan dulu. Bila kita ada hubungan, masuk ni kan? Kita azan dulu kah? Teruskan. Okey, kalau maknanya bila kita dah ada hubungan yang baik nanti, maka mudahlah kita letakkan agenda dakwah kita. Jadi yang paling penting sekali, kita mesti ada hubungan yang baik dulu. Jadi bila ada hubungan yang baik nanti, maka kita bolehlah menyampaikan dakwah tu. Yang kedua, walaupun kita ada hubungan yang baik, tapi kita mungkin tak ada ilmu. Kan? Tak ada ilmu. Jadi kami mempersilakanlah mungkin tuan-tuan perempuan, nanti kalau kami anjurkan program-program dakwah, program-program latihan lah. Jadi sebenarnya kami ada anjurkan satu teknik yang mana tuan-tuan pun boleh belajar. Benda ni bukan rahsia pun. Dia panggil teknik ASARA PK, Asara PK lah. Dan teknik ni saya difahamkan memang mengambil daripada Quran pun. Jadi teknik ni memang dah dicuba pakai. Dan alhamdulillah, mungkin tuan-tuan terkejut lah. Kawan saya dalam Grab tu, duduk dalam Grab, sampai tu driver tu yang bukan Islam dah syahadah lah. Betapa efektifnya teknik ni lah. Lepas tu ada lagi dalam beberapa peristiwa lah. Maknanya dia jumpa dalam program Chinese New Year yang kita anjurkan tu, sembang-sembang dengan orang bukan Islam ni dalam masa tak lama kan, 10-20 minit, setengah jam syahadah. Itu teknik dia lah. Jadi bila kita ada teknik yang tepat, yang betul ni, dia memudahkan kita untuk bawa daripada syahadah lah. Tapi tuan-tuan perempuan mesti ingatlah, tujuan kita berdakwah ni bukan nak suruh syahadah kan, bukan nak suruh syahadah. Yang pentingnya kita dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang Islam. Dan kaedah yang saya katakan tadi, yang ditanya oleh Ustaz Syiham tadi, teknik yang berkesan ni, saya ingat Ustaz Syiham pun belajar tahu lebih daripada saya lagi teknik ni kan. Maknanya dia memberikan satu flow. Mula nak cakap apa, kemudian nak cakap apa, kemudian nak cakap apa. Bila orang ni dah setuju, dia boleh syahadah lah kan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok rukun Islam kalimah syahadah tu dua je. Satu, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau menurut Zakir Naik, orang tu dah setuju kalimah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, dah setuju dengan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka automatik orang ni dah layak untuk kita jemput sebagai untuk syahadah. Dah jemput dah untuk syahadah lah. Tapi untuk orang yang makna kata yang dah dekat dengan Islam lah,
saya bagi tahu teknik ni bukan bermakna saya nak suruh maknanya tuan-tuan berdakwah dan suruh masuk Islam. Saya rasa itu bukanlah objektif dia kan. Objektif utama kita sampaikan dulu. Dan kalau dekat sinilah katakan tuan-tuan dah dekat sangat dengan pejabat Hidayah Center ni, kalaulah ada orang yang berminat nak belajar pun tak apa. Dia mungkin nak kahwin kan, Pak Wi biasa hantar tu. Kan? Tapi bukan yang tu dah Islam dah tu. Itu. Maknanya katakan adalah kawan-kawan kita yang Indian ataupun Chinese kan. Dia mungkin tak bersedia lagi, dia nak belajar aja pasal Islam. Kita welcome sangatlah. Mai pejabat kita ajak dulu. Tak ada masalah. Kita memang mengadakan kursus-kursus 01, 02 ni untuk yang bukan Islam belajar bahasa Islam, bukan nak syahadah tak. Jadi dengan harapan lepas dia syahadah nanti dia punya ilmu dia tu dah cukup mantap lah. Jadi nanti bila dia masuk Islam, insya-Allah dia akan beramal dengan apa yang dia tahu tentang Islam lah. Itu antara saya rasa peranan-peranan yang boleh dimainkan oleh semua orang lah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan juga, sempena dengan bulan Ramadan ni, kami insya-Allah akan melancarkan satu kempen, dipanggil kempen Kenalkan Al-Quran. Saya ulang boleh kempen Kenalkan Al-Quran. Daripada kempen tu tuan-tuan boleh agak dah apa benda nak buat kan. Kita nak sebenarnya tujuan utama kita nak mengajak orang Islam supaya perkenalkan Al-Quran kepada bukan Islam. InsyaAllah kalau nak Quran, insyaAllah pejabat Hidayah Center boleh ambil lah. Katakan ada yang berminat dan sebagainya kan. Dan kita juga nanti akan beli kurma. Nak beli daripada mana kita tak tahu lagi. Kita akan letak dalam tupperware kecil. Dan bersama dengan tu nanti kita akan buat 2 program. Satu program street dakwah, kita akan jalankan satu Pulau Pinang ni, insyaAllah kita akan buat di Tanjung, di Bukit Mertajam, di Seberang Perai Selatan, insyaAllah pada 1 hari bulan nanti. Dan satu lagi kita akan pada siapa-siapa yang ada kawan ataupun ada kenalan, boleh pergi pejabat kami ambil benda tu dan boleh bagi pada jiran masing-masing lah. Tadi saya cakap pasal nak buat engagement tadi kan. Ni tujuan engagement lah. Dan bersama dengan kurma nanti kita bagi sekali risalah-risalah berkenaan dengan Islam. Tapi kalau surah Al-Muttaqin ni mungkin Haji Azrul nak buat. Dia buat di pack dan sebagainya, nak suruh ahli Korea buat, kita sangat alu-alukan lah. Simple je kan. Risalah tak apa, boleh ambil kat pejabat kami lah. Kan? Kami sedia pun tak banyak lah. Mungkin 40-50 pack kan, untuk siapa-siapa ambil lah. Yang tu yang 2 program yang kita sasarkan sepanjang bulan Ramadan ni lah. Dengan harapan kita ni kurang-kurangnya kita dapat juga berdakwah pada jiran kita. Bayangkan jiran kita, kalau sekarang ni umur kita 50, 40, 30 tahun. 30, 40, 50 tahun tu tak pernah sekali pun kita cuba sampaikan agama Allah lah pada dia kan. Sekurang-kurangnya bila kita bagi kurma kat dia, kita bagi sikit risalah kat dia, mudah-mudahan dekat akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala bila tanya kita kata kita dah cuba berusaha lah untuk menyampaikan kebenaran Islam ni, kebenaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira mungkin itu saja kot yang saya boleh sampaikan. Cuma saya boleh ulang balik teknik tu nanti insya-Allah kita akan adakan kelas dia di Pejabat Hidayah Center Pulau Pinang di Piazza nanti. Jadi tuan-tuan boleh join lah nanti . Jangan bimbang, program tu free je insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Haji Husni atas pencerahan kongsian singkat tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil pelajaran dan kita cuba perhatikan. InsyaAllah tadi 2 benda yang saya catat, iaitu pertama membina hubungan baik dengan non-Muslim, jiran-jiran Muslim dan rakan Muslim. Kita melihat mereka ini dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan mengkafirkan mereka. Sebab kenapa? Sebab kita nak menyelamatkan mereka daripada mereka terjerumus dalam neraka Allah SWT. Nak tarik mereka. Kita melihat mereka dengan pandangan kasih sayang, kita nak tarik mereka, bukan kita nak jauhkan mereka, keluarkan mereka daripada kelompok kita, sisihkan mereka. Dan yang kedua, plan. Kita kena ada plan. Dan plan ini bermula mesti dengan niat. Jadi saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan yang ada di dalam surau ini, kita tanam niat, mulakan dengan niat, aku nak berdakwah. Aku nak berdakwah, kita tengok di sini kita, jiran kita, aku nak acuh jiran kita lama dah sebab betul dan duduk bersama dia.
yang bukan pernah sampaikan risalah Islam kepada dia. InsyaAllah pada malam ini kita mula dengan niat, InsyaAllah aku akan mula mungkin pada Chinese New Year, perayaan beliau ataupun perayaan kita jemput pada perayaan beliau, kita jemput dia bagi hadiah, dia selitkan sekali dengan risalah-risalah Islam, insyaAllah. Baik, terpuji kepada Ustaz. InsyaAllah saya tanya soalan. Mungkin bila sebut tadi bila memilih Islam, sudah tentulah satu keputusan yang sangat besar ketika agama daripada Hindu sebelum ini kepada agama Islam. Satu keputusan yang sangat besar. Jadi sudah tentu mempunyai cabaran yang sangat luar biasa seperti saya kira. Jadi saya minta kepada Ustaz berkongsi dengan kita apakah cabaran-cabaran yang Ustaz hadapi setelah mengambil Islam. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Syihab. Jadi memang cabaran tu kita tak boleh katalah cabaran tu agak teruk, sebabnya bagi saya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, cabaran bagi beliau lagi lebih besar lah, kerana dalam cabaran yang beliau hadapi semasa untuk berikan dakwah sampai agama Islam, saya rasa beliau lagi memang sangat besarlah cabaran buat beliau. Jadi saya anggap perkara cabaran yang berlaku dalam diri saya ni harap macam ni dugaan lah, atau cabaran yang diberikan oleh Allah SWT kerana selepas saya memeluk agama Islam. Tapi saya akan ceritakan sikit lah jenis cabaran yang saya hadapi tu. Antaranya selepas saja saya memeluk agama Islam, selepas ayah saya meninggal dalam keadaan Islam tu, jenazah ayah saya tu kena tahan lah selama 1 hari disebabkan jadi pergaduhan sedikit lah dengan keluarga ayah saya, di mana dia nak berlakunya perebutan mayat, di mana dia nak ambil jenazah tu untuk melakukan proses pembakaran lah secara agama Hindu. Jadi terpaksa ditahan whole 1 hari lah. Jadi alhamdulillah keesokan harinya tu dengan bantuan daripada agama Islam, jenazah ayah saya dapat dikuburkan dalam keadaan agama Islam lah. Alhamdulillah yang tu. Yang kedua adalah disebabkan tidak puas hati keluarga ayah saya yang non-Muslim tu. Jadi berlaku sedikitlah isu di mana mereka menggunakan apa ni kita panggil di mana taraf kewarganegaraan saya pernah dirampas masa tu. Selama beberapa tahun lah dirampas, menyebabkan saya nak sambung belajar di tingkatan 6 masa tu memang agak susah lah. Bukan tu saja, nak fokus masa di Form 6 tu pun memang agak susah lah. Jadi itulah cabaran-cabaran dia. Cabaran yang seterusnya, tapi saya anggap ni semua perkara memang terpaksa lah menganggap perkara biasa, sebab seperti saya kata tadi, Nabi kita, cabaran beliau dalam menyampaikan dakwah tu yang lagi susah. Jadi seterusnya cabaran tu, bila saya dah sertai program yang dianjurkan oleh Hidayah Center, tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, agama Islam, kita perlu sampaikan dakwah tu kepada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, seluruh umat-umat Nabi Muhammad ni yang pada hari ini ni, untuk sampaikan agama Islam tu. Jadi itulah tanggungjawab besar, cabaran saya, dan saya percaya kepada semua sahabat-sahabat kita berada di sinilah, saudara-saudari, itulah cabaran yang agak susah. Contoh seperti saya masuk menyertai program street dakwah. Street dakwah tu, program tu objektif kita untuk sampaikan agama Islam. Tak suruh lagi untuk diorang memeluk lah, kita kena sampaikan sebab itu tanggungjawab kita lah. Jadi dalam masa saya nak sampaikan kepada diorang tentang agama Islam, sebagai contoh saya explain dekat diorang, adalah segelintir masyarakat tu melenting kepada saya, don't touch me dan sebagainya. Dia kata, don't explain, saya agama Kristian. Memang agak susah jugalah, agak pedih lah, sebab cara diorang cakap tu diorang menjerit untuk diorang kriau lah dekat saya kan, untuk bagi orang-orang sekeliling tu dengar. Sedangkan cara kita approach tu memang sangat baik lah, sebab kita dah belajar dah cara-cara step by step untuk dakwah kepada non-Muslim. Jadi inilah yang cabaran yang agak berat semasa saya nak sampaikan dakwah kepada non-Muslim. Jadi saya harap, akhir sekali saya harap lah, sebab dah lebih 5 minit saya harap ramai lagi non-Muslim di luar sana dapat hidayah lah seperti mana saya dapat hidayah. Saya harap sangat yang tu. Sebabnya supaya mereka tahulah jalan yang benar, supaya mereka selamatlah di dunia di akhirat nanti. Dan diorang pun nanti diorang yang non-Muslim pun nanti di akhirat, diorang tak akan tuntut dengan kita yang Islam. Nanti takut di akhirat dia akan tanya, kenapa kamu dulu dekat dunia tak terangkan saya pasal Islam? Kita tak nak yang tu berjadilah dekat akhirat nanti. Saya harap
ramailah non-Muslim yang akan masuk agama Islam dengan cara kita berdakwah lah kepada diorang, terangkan. Itu saya daripada saya, Ustaz Syihab. Terima kasih kepada Dr. Ustaz atas kongsian cabaran yang telah beliau hadapi, insyaAllah. Beliau bandingkan dengan Rasulullah SAW. Tak capai kita Rasulullah SAW. Ujian sangat besar dan dia sebagai motivasi lah kepada kita. Baik, masa mencemburi kita, insyaAllah akhir sekali saya jumpa Yusuf untuk membuat sedikit perhubungan produk kita pada ini jadi perjalanan ke syurga. Jadi saya minta Yusuf buat sedikit perhubungan, silakan. Okey, terima kasih kepada Ustaz Syihab. Mungkin daripada saya, tajuk hari ni Journey to Jannah. Jadi saya ingin mempelawa kepada semua yang ada di Surau Al-Muttaqin ni. Saya selalu ingat tempat ni masjid sebab sembahyang Jumaat. Jadi saya mengajak diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, puan-puan yang berada di Surau Al-Muttaqin ni supaya sama-samalah kita memburu journey to Jannah, jalan ke syurga ni, dengan cara membantu dakwah kita di Pulau Pinang ni, insya-Allah. Dan cuba bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita buat sesuatu yang baik tu, pahala kalau kita mengajak orang ke apa ke, pahala yang dia buat tu kita dapat sama. Contohnya nanti dia masuk Islam. Bila masuk Islam dia sembahyang, dia berpuasa, dia pergi haji, dia mungkin jadi pendakwah yang lain. Kan, contohlah. Jadi pahala-pahala tu semua kita dapat. Bayangkan besarnya pahala sebagai seorang pendakwah. Sebab tu kita tengok bila kita baca Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada kita ni. Jadi ulama mengatakan pertama sekali orang yang mendapat nikmat yang paling besar ni ialah para nabi-nabi, kan. Sebab apa? Nabi-nabi lah yang buat kerja dakwah yang paling hebat sekali dalam menyampaikan dakwah, kan. Tak ada orang dah. Yang lain tu orang solihin ke, orang orang syahid ke, tak standing dengan para nabi ni, kerana kerja dakwah para nabi lah. Jadi insya-Allah bila kita membantu ataupun bersama, ataupun mungkin kita apa-apalah yang menyokong kerja-kerja dakwah ni, kita mendapat share yang sama, insya-Allah. Dan saya rasa kami di Hidayah Center ni memang sangat-sangat memerlukanlah sokongan, dokongan, doa, kan, penglibatan tuan-tuan yang ada kat sini. Kalau sekurang-kurangnya itu kita nisbahkan sebagai membantu dakwah oleh Hidayah Center lah. Dan insya-Allah pada bulan depan 8 April kami akan mengadakan satu program dipanggil Iftar Perdana, dan kita menjual meja dan kursi, dan juga kita menerima sebarang sumbangan lah. Jadi kita mengalu-alukan tuan-tuan, perempuan supaya membantu kami dari segi pendanaan ni, kerana daripada duit itulah kami dapat membuat operasi, mencetak risalah, membuat kelas dan sebagainya lah, dan juga membayar fasilitis yang ada di pejabat kami melalui program dana yang dijalankan itulah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kami ni bukanlah di bawah tajaan kerajaan. Kami ni senderan berhad, kan. Kalau tak bergerak, kalau tak cari duit sendiri, tak bergerak lah jawapannya, kan. Jadi ini antara inisiatif yang kita jalankanlah untuk membantu mendapatkan dana untuk operasi dakwah kami di Hidayah Center lah. Yang keduanya, kami juga adalah wakalah zakat Pulau Pinang. Jadi katakanlah tuan-tuan kat sini nak bayar zakat pada zakat Pulau Pinang, bolehlah juga melalui kami lah. InsyaAllah dapat resit zakat tu lah. Cuma melalui pejabat Hidayah Center Pulau Pinang, kerana daripada situ kami dapat lebih kurang 50%. Jadi kami sebagai ejen kepada mu'alaf, kami gunakan duit tu untuk membantu mu'alaf dan sebagainya lah. Jadi itulah untuk pengetahuan tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit sebanyak boleh tuan-tuan dapat membantu Hidayah Center Pulau Pinang, insyaAllah. InsyaAllah yang hubungan seperti tadi, maka saya akhirnya forum pada malam ini. InsyaAllah saya ulang semula pesanan ataupun banyak kedua lah. Satu je dulu kan. Ada sekitar Hidayah Center Foundation
kali ke-13. Kita buat setiap tahun kali ke-13 2023. Kita buat pada 8 April 2023 hari Sabtu di Dewan Mutiara Raya Hotel, 5 petang sehingga 9 malam. Jadi tadi hari ini kita buka kepada hadirin semua, jika ingin membeli meja yang bernilai RM1,000 dan hadir sebanyak 10 orang, satu meja 10 orang boleh hadir dengan nilai RM1,000, ataupun beli kerusi dengan satu kerusi RM100, ataupun nak menaja mualaf ataupun beli untuk tajaan untuk kami cari mualaf untuk isi di tempat duduk yang perempuan beli. Jadi kami akan isikan kan mualaf tajaan, ataupun apa-apa sumbangan kita terima, kecil ke besar kita terima, boleh sumbangkan kepada kami, insyaAllah. Baik, itu saja majlis ataupun forum kita pada malam ini. Jadi yang baik itu datang dari Allah dan dalam hati datang kepada saya sendiri, insyaAllah. Serah reaksi ya. Untuk kita dengan nasihat Allah Rasulullah. Subhanallah. والله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات